Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu kembali anak-anak murid Ustazah dalam pembelajaran secara PDPR. Okey, bersama dengan Ustazah, hari ini Ustazah Khalilah. Ustazah akan mengajar subjek akhlak tahun 6 insya-Allah. Ustazah mendoakan semua berada dalam keadaan sihat dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu insya-Allah. Okey, sebagaimana kamu maklum sebelum ni Ustazah ada bagi tahu kamu yang tajuk tahun 6, insya-Allah kamu akan belajar 18 tajuk kesemuanya. Okey, banyak 18 tajuk. Cuma untuk hari ini kita akan sentuh tajuk pertama dahulu. Okey, tajuk pertama. Tak banyak pun insya-Allah. Okey, tajuk pertama hari ini ialah tajuk berkaitan dengan kebersihan diri. Okey. Kita tengok kepada pengertian kebersihan. Apa dia pengertian kebersihan? Kebersihan diri bererti menjaga tubuh badan dari kekotoran. Maksudnya kita jaga tubuh badan kita daripada kotor. Okay? Seterusnya, menjaga tubuh badan dapat memberi kebaikan kepada seseorang. Apa lagi pengertian dia? Antara kebaikan yang paling utama ialah seseorang itu akan sentiasa sihat sejahtera. Okay. Plus, Islam bukan sekadar menitik beratkan kebersihan jasmani sahaja, tetapi lebih penting adalah kebersihan rohani. Okey, jadi kita nampak kat sini kebersihan tu bukan sahaja dari segi jasmani, tetapi juga dari segi rohani. Nanti kita akan tengok apa dia kebersihan jasmani dan apa dia kebersihan rohani. Okey, ini pengertian kebersihan. Okey, dalil, saya suka datangkan dalil dekat sini. Yang biasa, yang famous kita dengar iaitu dalil an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Apa maksud? Bila mana kita menjaga kebersihan dari segi jasmani, dari segi rohani, bermaksud kita dah jaga iman kita dah separuh. Separuh kita jaga daripada iman kita. Tapi jika kita tidak menjaga kebersihan, maka separuh daripada iman kita tu dah tak ada. Rugi kan? Okey. Kebersihan. Okey, apa dia secara detail lagi? Pengertian secara detail lagi. Kebersihan dan kesucian dalam Islam meliputi semua perkara. Bermulanya daripada tubuh badan kita, makan dan minum kita, tempat tinggal kita, persekitaran, malahan kebersihan rohani. Okey, bila kita sebut kebersihan, kita dah tahu dah, bersih ni bukan sekadar bersih baju saja, bersih pakaian saja, tak. Bersih dari segi makan, makan makanan tu makanan-makanan yang bersih, dibasuh dengan elok, buah-buahan dibasuh dengan elok, badan kita, pakaian kita sentiasa dibasuh. Okey, tempat tinggal sentiasa kemas, dibasuh. Kalau tilam, kalau cadar, dibasuh cadar, towel dibasuh towel. Okey? Dan persekitaran, malahan kebersihan rohani juga. Okey, rohani kita, bila sebut rohani maksudnya berkaitan dengan dalaman kita. Okey, jika seseorang tidak mementingkan kebersihan dalam kehidupan, akan menyebabkan ibadah yang dilakukan tidak diterima Allah dan boleh menjejaskan iman seseorang. Yang ni yang kita tak nak. Bila mana kita tak jaga kebersihan, kita bimbang, ada kekotoran di badan kita menyebabkan ibadah kita. Contoh ibadah solat kita. Solat kita tak sah. Sebab apa? Sebab ada najis contoh. Ataupun dari segi kebersihan rohani kita tak jaga, mungkin ibadah kita pun boleh terjejas. Hilangnya khusyuk, tak diterima oleh Allah dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Jadi sia-sia apa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Okay, bahagian kebersihan diri. Okay, ada 3 kat sini bahagian kebersihan diri. Yang pertama jasmani, yang kedua akal, yang ketiga rohani. Ingat, bahagian kebersihan diri ada 3, jasmani, akal dan juga rohani. Okay, jasmani, apa dia jasmani? Jasmani ialah menjaga tubuh badan dari kotoran dan najis. Okay, dia ada beza tau, kotor dengan najis. Ada setengahnya kotor tapi tak najis. Kotor tapi tak najis. Dan kita panggil juga ada najis. Najis ni semestinya kotor. Benda najis semestinya kotor. Okey? Jadi kita jaga daripada 2 benda ni.
Jasmani, jaga tubuh badan dari kotoran dan najis. Okey. Akal, menjaga akal dari berfikiran buruk dan salah. Jangan fikir benda-benda yang negatif. Fikir buruk pasal orang ni, pasal orang tu. Apa-apalah yang berkaitan dengan fikiran kita. Jangan. Okey. Seterusnya dari segi rohani, menjaga hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Jaga hati kita ni. Okey, kat sini ada 3 kebersihan jasmani, akal dan juga rohani. Okey. Okey. Kita pergi pula kepada kepentingan menjaga kebersihan diri. Kenapa pentingnya kita nak jaga kebersihan diri? Tadi kamu dah tahu daripada awal, secara keseluruhannya kita nak jaga kebersihan diri sebab apa? Sebab kita tak nak hilangnya ibadah kita tak diterima oleh Allah, hilangnya pahala dan sebagainya. Okey. Kita tengok secara detailnya apa kepentingan kita jaga kebersihan ni. Okey. Yang pertama, terhindar dari sebarang penyakit rohani dan jasmani. Penyakit-penyakit jasmani, contoh apa-apa yang datang daripada kekotoran yang ada pada badan kita ataupun sekeliling kita dapat terhindar. Tak ada penyakit tu terkena kepada kita, insya-Allah. Jadi kita jaga betul-betul rohani dan jasmani. Seterusnya, dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Okey? Baju kita, telekung kita, sejadah kita, apa-apa je lah, kita solat dalam keadaan khusyuk. Sebab apa? Sebab semua dalam kita tak ada kita tak ada was-was. Maksudnya tak ada was-was, tak ada rasa kekotoran pada pakaian kita. Kita akan rasa khusyuk dengan pakaian ibadah kita yang bersih. Okey? Terjamin kesucian ketika beribadah. Tubuh badan sentiasa sihat dan sejahtera. Okey? Ini antara kepentingan menjaga kebersihan. Secara keseluruhannya boleh tengok kat sini. Terhindar daripada penyakit menyebabkan kita jadi sihat dan juga ibadah kita terjamin suci. Okey? Ini kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey, pergi pula kepada akibat. Biasanya kalau ada kepentingan, adanya hikmah, adanya kebaikan dalam membuat sesuatu, didatangkan juga akibat kalau kita tak buat. Apa akibat kalau kita abaikan kebersihan diri? Okey, yang pertama, tubuh badan akan terdedah kepada berbagai penyakit. Mudah tersema, mudah demam dan sebagainya. Apa penyakit je lah. Okey. Yang kedua, tidak disukai oleh masyarakat sekeliling. Siapa nak berkawan kan? Kalau orang itu, kita nampak orang tu kotor, biasanya orang nak jauhkan diri daripada kita. Pakaian kita kotor, mungkin bau mulut busuk, tak ada kebersihan lah tu. Okey? Sebaiknya kalau orang-orang kita jumpa orang macam ni, kita bagi nasihat. Mungkin tanpa disedari, dia tak sedar yang diri dia tu dalam keadaan kotor. Jadi kalau kita sebagai kawan, kalau ada kawan macam tu, eloknya nasihat. Okey, nasihat untuk menjaga kebersihan. Kesian dia orang jauhkan diri daripada dia kan. Okey. Seterusnya, rohani yang kotor akan menyebabkan keimanan terhadap Allah berkurangan. Macam saya sebut datangkan dalil tadilah. Bila mana kebersihan tak jaga, hilanglah iman. Separuh iman kita. Jadi kita tak nak nampak macam kecil je jaga kebersihan ni kan. Tapi sebenarnya besar. Okey. Terusnya, ibadah yang dilaksanakan tanpa mementingkan kebersihan akan ditolak oleh Allah. Kita puasa, kita solat, apa-apa ibadah lah yang kita lakukan, bila mana hati kita, rohani kita, jasmani kita dalam keadaan kotor, kita bimbang benda tu tak dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita menjaga kebersihan diri dari segi rohani tadi, akal juga dan juga rohani, iaitu berkaitan dengan hati dan juga akal. Okey. Last, penghayatan di sini sudah boleh berikan. Kebersihan melambangkan keimanan seseorang. Okey. Kita jaga bersih kekemasan diri kita, tempat kita, rohani, jasmani dan sebagainya yang saya sebut tadi, melambangkan iman seseorang tu. Sekuat mana iman seseorang.
Kita tahu iman ni bertambah dan berkurang. Jadi sentiasalah kita menjaga iman kita. Apa yang boleh menguatkan iman kita, kita jaga. Okey, iman yang teguh dan mantap dizahirkan melalui kebersihan diri dan akhlak mulia. Okey, kebersihan diri dan juga akhlak mulia, peribadi mulia kita. Okey, habis untuk tajuk menjaga kebersihan diri. Okey, sebelum kita tamatkan video pada hari ini, jadi saya dah datangkan kat sini sedikit aktiviti ataupun latihan. Ustazah tak tak meletakkan apa-apa due date untuk menyiapkan kerja ni. Jadi bila kamu free, masa-masa kosong, boleh kamu tulis. Pastikan tulis dalam buku tulis ataupun kertas-kertas apa-apa. Yang penting kamu simpan dan kamu boleh serahkan benda ni, latihan ni apabila sekolah dah buka. Okey, tengok latihan. Latihan ni kalau kamu nak jawab boleh berpandukan dengan nota-nota yang saya dah bagi ataupun buku. Mana-mana pelajar yang dah ambil buku boleh tengok dalam buku teks. Okey. Apa soalan yang pertama? Jelaskan secara bertulis pengertian kebersihan diri. Okey. Jelaskan secara bertulis pengertian kebersihan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan bagaimanakah sikap mengabaikan kebersihan boleh menjejaskan keimanan seseorang. Tadi Ustazah dah terangkan kan? Dia boleh jawab. Yang ketiga, tuliskan bahagian kebersihan diri. Ada berapa tadi? Ada 3. Dan kamu tulis juga detail dia. Apa dia dari segi rohani, dari segi jasmani. Okey, secara detail. Okey, yang keempat, senaraikan 3 sahaja hikmah menjaga kebersihan diri. Hikmah ataupun kebaikan daripada kita jaga kebersihan diri. Okey, kamu dah tahun 6, cuba cari hikmah. Apa dia hikmah ni? Jangan pula kamu pergi tanya Ustazah, hikmah tak ada lah dalam buku teks. Jangan. Ustazah nak tengok kamu cari hikmah. 3 hikmah daripada menjaga kebersihan diri. Okey, boleh ya? Okey, terima kasih semua kerana mendengar daripada awal sehingga akhir. Ustazah mendoakan kamu beroleh manfaat daripada apa yang Ustazah sampaikan. Ustazah memberi peringatan ni pada diri Ustazah juga. Okey, sama-sama dapat manfaat insya-Allah. Okey. Sehingga berjumpa lagi. Ustazah minta maaf atas kelemahan video ataupun intipati daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain hari di next video. Saya rasa setakat itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.